Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamal Zaman bin Busirun, pelajar Institut Utara Malaysia. Pusatnya bertempat di UM Kuala Lumpur, nombor matrik 268380. Pada kali ini saya akan mengupas tentang tugasan individu yang saya pilih, iaitu teori himpunan tindakan, Action Assembly Theory. Nama pensyarah saya ialah Tuan Sheikh Muhammad Alwi bin Sheikh Abdul Qadir Al-Firdaus. Teori himpunan tindakan. Teori himpunan tindakan ni dari segi pengenalan, dan di dalam teori himpunan tindakan ni ialah telah dipelopori oleh John Green. John Green ini telah menerangkan dari segi perubahan proses mental individu dalam menghasilkan mesej supaya khalayak dapat mengambil sama ada dia boleh membezakan untuk dari segi informasi dan aplikasi untuk menggunakannya. Secara khususnya, Green ini telah menggambarkan hubungan yang kita telah lalui pada tiap hari supaya apa yang John Green ni lihat pada manusia, dia akan menilai kita dengan dari segi menghimpunkan tindakan verbal untuk dia laksanakan membuat satu perancangan dalam mengeluarkan ucapan. Dari kepentingan teori dalam kehidupan seharian pada kita semua. Yang pertamanya, teori ini kita boleh susun dan membuat rumusan tentang suatu pengalaman. Teori juga saya rasa ianya boleh kita kembangkan dan bangunkan ilmu suatu disiplin. Dan secara tak langsung pada kajian kita yang pada masa depan ni ialah sejarah heuristik. Teori juga membantu dalam menyokong atau suatu jangkaan atau ramalan. Jadi kita lihat di sini, teori ini dia mengambil kira bagaimana cara individu itu membezakan antara mendapatkan informasi dan penggunaannya. Penghasilan tingkah laku menurut teori ini melibatkan dua proses penting, iaitu cara mendapatkan elemen-elemen prosedur yang sebaik-baiknya daripada memori jangka panjang. Yang kedua, penyatuan elemen ini untuk membentuk output sebagai mewakili tindakan yang akan diambil. Tetapi dalam menurut teori ini, pembinaan tindakan kita ialah daripada rekod-rekod prosedur yang disimpan dalam kotak hitam mental memori jangka panjang. Oleh itu, kita hendaklah lihat di sini sekurang-kurangnya apakah yang mesej yang disampaikan oleh John Green ini untuk kita ambil pada hari ini. Dan bagaimana kita ataupun saya menggunakan teori himpunan tindakan dalam kehidupan seharian. Teori himpunan tindakan melibatkan pelibatan memori jangka panjang kita yang mengenai berjuta rekod-rekod prosedur yang menjalinkan tindak balas lepas dengan akibatnya. Jadi Green percaya bahawa pencarian maklumat ini bukanlah dibuat secara rawak. Fikiran manusia adalah sistematik dan proses pemilihan yang jagakan berlaku ialah setengah-setengah rekod prosedur diaktifkan dan setengah punya pula ialah pasif. Analogi ini dikatakan tidak praktikal pada masa pilihan dibuat secara sedar. Himpunan rekod-rekod prosedur yang telah diaktifkan ialah gambaran output terhadap tindakan yang perlu diambil. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, semua pelajar tingkatan 3 yang mereka faham jam berhubung isu perpaduan kaum yang mereka telah lalui dalam masa belajar sejarah yang lalu, pelajar ini boleh huraikan faktor yang boleh menyumbangkan pengukuhan perpaduan kaum di samping mengekalkan perpaduan kaum. Oleh itu, pelajar ini boleh mempraktikkan dari segi kawalannya dari atas dan ke bawah. Dan secara tak langsung juga dari segi organisasi. Organisasi pula akan wujudnya tindakan dari segi pihak atasan oleh para pekerja. Secara tak kita sedar, apa yang cokan kata yang organisasi wujudkan itu akan sumbang kepada pencapaian matlamat di tempat kalangan antara pekerja dan pihak atasan organisasi. Jadi di sini bila kita lihat Green menjalankan kajian berkaitan pengucapan, beliau ukur jangka masa pengucapan itu apabila memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan dan juga ketidakfasihan yang wujud
ketika memberi jawapan untuk menentukan tahap pemprosesan mental. Dan akhir sekali, dari segi kesimpulan, walaupun ianya telah banyak menerima kritikan dalam teori ini, namun ianya masih relevan sehingga hari ini. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa rumusan yang kita terima dari ini adalah apa-apa yang berkaitan tentang proses tindakan himpunan ini, dia lebih berkait rapat dengan komunikasi. Oleh itu, secara tidak langsung teorinya ini adalah terlalu merumitkan dan ianya sukar diuji. Secara tidak langsung, ianya masih boleh diguna pakai. Sekian, terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi, dan saya ucapkan kredit kepada pensyarah saya, Tuan Sheikh Muhammad Alwi bin Sheikh Abdul Kadir Al-Firdaus. Sekian, terima kasih.